Okey, Assalamualaikum. Saya record video ini untuk terangkan soalan daripada tutorial 2 bagi DP014, iaitu fizik bagi program 2 tahun. Tutorial 2, Kinematics of Linear Motion. Okey, untuk soalan ini, soalan nombor 7 ini, paling mudahnya adalah untuk kita lukiskan graf for both of the runner. Ada dua runner kat sini, satu northern, okay, dan satu lagi semi. Okay, so saya nak lukiskan graf. Mungkin mudahnya saya lukiskan graf untuk kedua-dua runner. Of course lah, graf saya graf bagi velocity versus time untuk northern, dan velocity versus time untuk semi. Apa yang kita ada kat sini adalah 100 meter race, dan diberikan northern takes 2 second and another runner semi 2.5 second to reach their maximum speed. Okay, so kita tak tahu warna satu yang ada higher in velocity, tapi itu kira kita punya unknown lah, yang kita tidak ketahui. So macam mana saya melukiskan? Dia mula daripada kosong, dia naik kepada maksimum velocity dia untuk masa 2 saat. Okay, ini adalah maksimum velocity untuk northern, Vn, dan dia kemudian maintain the speed, dia kekalkan speed for the rest of the race sehinggalah masa 12. Dan diberitahu kat sini dua-dua sebenarnya northern dan semi mengakhiri dia punya race pada masa yang sama, iaitu 12 saat. Cuma masa untuk dia ambil untuk capai laju yang tertinggi, the maximum, adalah berbeza. Northern tadi pada 2 saat, semi pada 2.5. So saya buat dia punya dia punya graf tu lebih landai sikit sebab dia ambil 2.5 saat. Itu saya punya andaian saja, ya. Lebih kurang macam tu. Ini V untuk semi. Kita hanya tahu yang ini sajalah. Kita tak tahu information lain. Satu lagi yang kita tahu, the total, maksudnya the area under this VT graph. Kita tahu konsepnya, the area under VT graph mewakili kita punya displacement. So kita tahu bahawa S kita sama dengan 100 meter. Northern pun gerak, maksudnya mengalami ataupun having a displacement of 100 meter. Same goes to semi. S sama dengan 100 meter juga. So pada saya, dengan graf ini mungkin lebih mudah kita nak buat ataupun selesaikan soalan-soalan seterusnya lah. Tapi pada pendapat saya, soalan yang B tu lebih mudah untuk saya kira dulu, sebab saya tak tahu nilai acceleration, mungkin velocity. So mungkin saya kena cari velocity dulu. So saya nak buat soalan B dululah. So untuk soalan B ni,
Okay, dia suruh cari the maximum speed of northern dan semi. So, saya tahu dekat situ area of the trapezium is 100. Saya tahu total time adalah 12. So, saya boleh cari Vn ni. So, menggunakan displacement S sama dengan area under VT graph. Okey, samalah untuk northern dan semi. So, area adalah area bagi trapezium setengah darab dengan area saya sebelah ni saya letaklah 100. Saya dah tahu dah 100 area saya. Area yang diambil dari kedua-duanya. Distance dilalui oleh northern dan semi. So, nak cari area of trapezium adalah jumlah hasil panjang yang selari ni 12 tambah dengan 10. Okey, 12 tambah 10 iaitu yang horizontal ni 10 tambah 12 yang bawah darab dengan tinggi dia adalah V bagi northern. Okey, saya masukkan dalam kalkulator, saya dapati V untuk N ni adalah boleh masukkan sendiri Vn ni. Bila dah kira saya dapat 9.30 meter per second. Sama seperti semi juga, 100 sama dengan gunakan formula yang sama, setengah darab dengan 12 tolak 2.5 adalah kejap saya minta maaf, yang tadi ni 9.09, minta maaf 9.09. 12 tolak dengan 2.5 adalah 9.5. So 9.5 tambah dengan total adalah 12. Okey. Darab dengan V bagi semi. So, guna kalkulator dan buat calculation ini, lakukan operasi ini, dapatlah jawapan V for semi adalah 9.30 meter per second. Jangan risau jawapan akhir dalam buku tutorial tu mungkin agak lari sikit, so tak ada masalah tu, asalkan konsep adalah betul. Dah dapat yang ini. Okay, kemudian dia tanya what is the acceleration. So saya letakkan kat sebelah atas inilah acceleration. Ini acceleration saya. Acceleration diwakili oleh gradient from VT graph. So, acceleration hanya berlaku daripada 0 hingga 2 untuk northern. Selebihnya, dia maintain the same speed. So, dia tak accelerate lah. So, E for northern adalah pada 0 hingga 2 je. So, saya cari acceleration dia. Saya letak kat sini lah 0 hingga 2. Boleh faham lah tu. So, saya dah tahu V tadi. So, V tolak U over T adalah 9.09 tolak 0 bahagi dengan masa saya adalah 2 tolak 0. So, saya dapat saya punya acceleration. Saya keluarkanlah kalkulator saya. Okey, 9.09 okey, bahagi dengan 2. So saya dapat 4.545 meter per second square. Of course lah, jawapan akhir ni akan sedikit lari sikit sebab kita menggunakan nilai yang tadi. Okey. So memang ada sedikit
perubahan dalam jawapan akhir pada tutorial. Tapi jangan risau dengan jawapan akhir itu. Saya nak memastikan awak tahu macam mana nak mencari. Nak mencari acceleration mestilah daripada kecerunan graf VT. Dan untuk acceleration bagi semi daripada 0 hingga 2.5 saat. Kenapa saya letakkan masa ini? Sebab untuk masa yang seterusnya dia tidak mengalami acceleration because there is no gradient. Gradient sama dengan kosong because semi atau Nathan selepas dia dah reach the maximum velocity, dia dah tak memecut lagi dah. Dia maintain its speed. Maintain dia speed. Okay, so VS tadi 9.3 V minus U bagi dengan T. T saya 2.5 tolak kosong. So acceleration saya adalah 9.3 bahagi dengan 2.5. Okay, iaitu 3.72. Betul lah tekaan saya tadi bahawa graf pertama tu berbanding dengan graf kedua. Graf kedua lebih landai, kurang kecerunan dia sebab dia ambil masa yang longer untuk reach the maximum velocity. Sebab tu dia punya acceleration adalah lebih kecil. Okay. Okay, kemudian nombor 7, which runner is ahead at the 6 second and how much? Dia suruh cari berapakah S untuk Nathan, berapakah displacement untuk semi. Sebab dia kata kat mana, siapa yang jalan depan berada di hadapan pada masa 6 saat. So macam mana saya nak buat ni? Kejap saya buat kat bawah ni. Which runner is ahead, Okay. So saya tuliskan kat bawah ni. Kita ada C ni, kita nak cari S. S untuk Nathan. So kita ada E, kita ada V. So kita guna V lah, V squared. Okay, bukan V squared. Saya kena guna S lah. Formula yang S equal to UT plus half AT squared. Saya boleh masukkan masa kat sana iaitu 6 saat seperti yang diminta tadi, 6 saat. Okay, saya kecilkan, saya harap nampak lah. S untuk Nathan dulu sama dengan kosong lah sebab U kedua-duanya pun memang kosong. Tambah setengah A saya adalah Nathan, A saya adalah, saya tak nampak, maaf, ni 4.54. Masa adalah 6 saat kuasa 2. Saya tuliskan dulu formula dia. S untuk semi pula, kosong tambah setengah. A dia berbeza, A dia adalah 3.72. Saya rasa mungkin saya tak boleh menggunakan formula yang ini. Kerana apa? Saya pun baru perasan. Kerana pada masa 6 saat, pada masa 6 saat, acceleration adalah kosong bagi kedua-dua runner. Ini kerana kalau kita nak gunakan formula yang saya berikan ni, okay, kita mestilah merujuk kepada acceleration yang constant pada setiap masa. Okay? Tapi the acceleration must not zero lah. Dan memang macam ni lah, bila kita buat soalan, kita memang nampak
sebab kita menggunakan trying and error. Which one is better dan mana yang akan menjurus kepada konsep yang betul. So bila saya tengok kat sini disebabkan acceleration pada 0 hingga 2 atau 0 hingga 2.5 berbeza dengan acceleration bagi masa yang seterusnya. So tidak tepat jika saya nak gunakan formula ini. Lebih baik jika disebabkan saya dah ada graf, lebih baik sebenarnya untuk saya gunakan graf saya. Okay, so saya besarkan graf saya ni. Saya nak cari berapakah pada T sama dengan 6, lebih kurang kat sini lah sebab graf saya kecil saja. Pada T sama dengan 6 ni, berapakah saya punya area yang saya hijaukan ni lah. Ini saya rasa lebih tepat sebab kalau saya guna yang tadi, area yang saya gunakan tu tidak betul kalau saya nak masukkan dalam formula. Disebabkan yang ini kita dah tengok ada graf, so saya lebih yakin jika menggunakan graf untuk menyelesaikan masalah lah. Okey, so untuk cari S bagi Nathan menggunakan graf, sebab saya memang nak cari displacement pun, setengah. Okey, so trapezium bukan yang tadilah, ni trapezium yang lebih kecil. Setengah darab dengan 6 tolak 2, 4 tambah 6. Okey, darab dengan VN adalah 9.09. Okey, itu yang Nathan. Untuk semi, setengah darab dengan 6 tolak 2.5 adalah 3.5. 3.5 tambah dengan 6. Okey. Darab dengan ketinggian adalah 9.30. Saya rasa ini lebih meyakinkan saya lah. Sebab acceleration for the whole journey berubah-ubah. So, saya keluarkan kalkulator saya. 0.5 darab 10 darab 9.09. 45.45. Nathan dah bergerak sejauh 45.45 meter. Dan macam mana pula dengan semi? 0.5 darab 6 tambah 3.5, 9.5 darab 9.3. 44.18. So, apakah jawapannya adalah which one is ahead, which runner is ahead? Jawapannya adalah Nathan yang di hadapan. Nathan is ahead of semi. Okey, seterusnya soalan terakhir. Sketch the speed time graph for the runner in the same axis. Yang ini dia lukiskan graf yang terakhir. Tapi tak mengapa. Kita dah ada graf tadi, kita boleh gabungkan saja. So, saya gabungkan graf kedua-dua itu. Untuk D, saya gabungkan sahaja. Ini adalah velocity, unit dia meter per second. Time, unit dia second. Okey. Nathan tinggi sikit. Okey. Okey, dan Nathan tadi ini adalah 2. Tapi untuk semi pula dia pada 2.5.
di mana kita punya velocity untuk Nathan tadi adalah 9.09. Velocity untuk ni adalah atas sikit, 9.30. Kurang macam tu alamak, sorry, saya minta maaf. Okey, kejap ni. Saya padamkan sekejap. 9.3. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey. Di mana yang terakhir tu lebih kurang yang tadi adalah 12 saat. Okay, minta maaf tak cantik sangat lah Yang ini 9.30 ya. Tak cantik sangat lah, tapi lebih kurang macam ni lah graf kita pada paksi yang sama. So, rasanya itu sahaja untuk soalan nombor 7 ini. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum dan salam sejahtera.